Amin, amin, abang. Awak pun nak dengar, Iman? Pasal apa, Iman? Ya. Tak apa nak dengar masa baca doa tadi. Tak apalah, tak apalah. Ada. Terima kasih. Terima kasih, Iman. Baik, Ya, sama juga. saya akan mulakan tajuk pembelajaran kita hari ini. Apa khabar Siti Warina? Lama tak dengar cerita. Sihat ke? Afiq, apa khabar Afiq? Alhamdulillah baik ya. Terus sihat. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. So, ya Okey. baru sarapan. Oh, lepas sarapan? Tak apalah, sarapan lah. Sambil-sambil belajar ni sarapan. Makan-makan sikit, tak apa. Jangan makan nasi kandang. Okey, baik. So, kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Dan tajuknya adalah... Sekejap, apa betul ya saya punya tab ni, sekejap. Tajuknya adalah pembezaan dalam kinematik linear. Kita masih lagi dalam kinematik gerakan linear. Okay. Kita masih lagi dalam pembezaan dalam kinematik gerakan linear. Okey, tapi sebelum tu, jap saya nak buat yang saya punya opening jap. Okey, baik. Tajuk hari ini adalah pembezaan dalam kinematik gerakan linear. Jadi saya harap semua orang telah bersedia dengan buku teks dan juga bahan-bahan pembelajaran awak lah. Semua bahan-bahan kena ada lah. Sekarang kita dah ada lebih kurang, dah tambah dah, Alhamdulillah. Jadi, kita teruskan pembezaan. Kita dah belajar sebelum ni sesaran, fungsi sesaran apa semua tu. Okay, hari ni kita teruskan. Jadi, yang ni perkara yang paling penting dalam kita punya tajuk hari ni, topik hari ni, hubung kait antara fungsi sesaran, fungsi hal laju dan fungsi pecutan. Okey, yang ini, benda ni adalah perkara yang asas yang awak perlu tahu dulu sebelum kita cerita benda lain. Okey, benda ni kalau tak tahu, dah tutup buku. Maknanya kena tahu lah. Okey, maksudnya kena tahu. Okey, dan dia adalah melibatkan pengetahuan sebelum ini yang kita belajar pada awal tahun dahulu, iaitu pembezaan. Okey, dan juga sebenarnya ada pengamiran selepas ini. Okey, dia sebenarnya kita yang kalau awak tengok dekat skrin sekarang, kita ada ni sesaran. Okey. Awak nampak tu? Saya bulatkan tu, nampak tak? Nampak. Sekejap, saya besarkan skrin sikit. Okey. So, apa yang awak nampak tu, sesaran tu, FT tu adalah fungsi masa lah. Okey. Jadi, T tu time. Dan juga kita bezakan S, kan? Kita bezakan S, maksudnya kalau kita membuat satu pembezaan terhadap S, terhadap T lah. Okay, tetapi kita bezakan sesaran, persamaan sesaran, kita akan dapat hal laju. Nampak ni? Sebab tu dia lepas sesaran, dia pergi dapat V. V tu hal laju. Maknanya kalau awak bezakan sesaran, awak akan dapat, automatik dapat hal laju. Ini penting. Okay. Lepas tu kalau awak bezakan pula hal laju, maknanya dua kali beza lah. Okay. Asalnya sesaran. Awak bezakan sesaran tadi, awak dapat hal laju, V, velocity. Dan awak bezakan sekali lagi velocity ni, awak bezakan hal laju ni, awak akan dapat pecutan.
Okey, awak akan dapat pecutan acceleration A. Jadi SVA lah, S tu kita panggil sesaran jugalah. Okey, jadi SVA. Dan sebenarnya kalau kita akan belajar selepas ini, pengamiran dia patah balik ke sini, dia sebenarnya dia kamirkan balik. Okey, sebenarnya dia akan kamirkan balik. Jadi saya nak fokus dulu pembezaan pada hari ini. Kelas yang akan datang mahu kita masuk pengamiran sikit lah. Pengamiran sebab dia sama lebih kurang pembezaan ni tapi dia patah balik. Okey. Dan kita terus kepada soalan-soalan yang kebat lah. Okey, soalan-soalan kebat. Jadi untuk hari ni kita lebih kepada basic dulu dan lebih kepada ulang kaji tajuk pembezaan. Okey, ini macam serampang dua mata lah hari ni. Jadi kita akan belajar kinematik, di samping itu belajar pembezaan. Okey, dan kita nak test ingatan awak terhadap pembezaan. Okey, jadi saya harap awak ingat apa yang saya bagi tahu. Awak boleh tulis ke bawah pun boleh macam ni, SVA. Okey. Kalau awak bezakan S, awak akan dapat V. Awak bezakan V, awak dapat A. Okey. Kata awak kamirkan A, awak dapat V. Awak kamirkan V, awak dapat S. Okey. Jadi kita bergantung pada apa soalan bagi. Kadang-kadang soalan bagi V. Dia tak bagi S, dia bagi V. So, nak cari sasaran apa, awak kena patah balik. Kalau dia bagi V, awak nak patah balik ke sini, awak kena cari, awak kena kamirkan. Ke bawah, bezakan. Kalau dia bagi V, nak cari pecutan, awak kena bezakan. Okey. Kalau okey, tolong angkat tangan, raise your hand dekat Google Meet, please. Okey, good. Tu dia tu untung Fatin buka kamera, dia angkat tangan terus macam tu. Orang lain tu bila nak buka kamera pula kan. Awak ni kenalah confidence sikit. Okey, baik. Kita pergi contoh 6. Ada dalam buku teks. Okey, saya akan buat ringkas lah, laju-laju sikit sebab lagi kita buat soalan dia terus lah. Senang. Tapi ini macam contoh kita tengok juga laju-laju briefing. Okey, suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus. Sesarannya S meter dari satu titik tetap O diberi oleh S. Itu sesaran lah. Okey, yang ini. Sesaran 3 tambah 2T tolak T square. Dengan keadaan T adalah masa dalam saat selepas zarah mula bergerak, tentukan fungsi hal laju. Nampak? Dia nak cari hal laju. Okay, tentukan fungsi hal laju dan fungsi pecutan. Maknanya apa kita buat? Ini dia bagi kita sesaran. So, apa dia buat? Dia bezakan ds per dt ni. Dapat V. Saya bagi tahu tadi. Kita bezakan. Kita dapat V. Kita bezakan V, kita dapat A. Okey. Itu dah siap untuk A. Alright. Pada rajah yang sama, lakarkan graf bagi fungsi SVA untuk 0 sampai 3 saatlah. 0, 1, 2, 3. Dan seterusnya jelaskan gerakan zarah itu pada titik tetap O untuk tempoh masa itu. Yang ni, okey, tapi yang ni pun dia lompat terus yang answer ni. Sepatutnya awak buat table dululah. Awak nak dapat nilai titik-titik kat sini, ni awak kena ada table. Okey. Awak kena ada table baru boleh buat plotting kan. Jadi ni dia, proses tu tak ada kat sini. So saya harap awak faham macam dia buat. Dia kata apa tau? Mana soalan dia tadi? Pada rajah yang sama, lakarkan graf bagi fungsi SVA. Maknanya, betul lah ni. SVA. Nampak sekali. Okay, saya harap awak nampak. Saya takut saya lindung pula dah. Saya duduk depan tu kan. Okay, SVA tu kat buku teks ada. Maknanya dalam tu ada sesaran, ada velocity, ada acceleration sekali. Maknanya dia kena buat table macam tu. Kena buat table macam ni. Kena buat table dululah baru boleh buat ni. Maksudnya awak kena buat table untuk SVA, betul T lah. Okay. 0 sampai 3. 0. Silap. T kat sini. 0, 1, 2, 3. Lepas tu awak cari SVA tu, awak ganti nilai. Macam mana awak dapat S sesaran tu? Awak masuk T0 dalam persamaan sesaran. Kita ada persamaan sesaran kan? Dia bagi kan? Ni kan? Dia masukkan T0, T1, T2, T3. Dapat satu nilai. Lepas tu awak tengok yang kedua V pula ni. V kan? Yang V ni kita masuk dekat 0, 1, 2, 3. T tu dekat yang kita dapat kat sini. V yang ini. Masuk 0. T tu kita ganti 0. Lepas tu 1, 2, 3. Dan kita gantikan dalam masukkan lengkapkan table ni. Barulah kita convert ke jadi graf. Okay. Setakat ni okey tak? Tolong raise your hand please. Tapi lepas ni kita akan buat soalan lah. Kalau awak rasa macam blur-blur, sekejap. Lepas ni kita akan buat soalan. Ni contoh saya tunjuk kat buku teks dia.
Cuma saya nak beritahu buku teks ni dia tak buat table. Kan? Dia tiba-tiba ada je graf ni kan. Tu nak buat graf ni kena ada table. Okey, baru kita ada plot titik-titik tu. Baru kita boleh sambung-sambung. Tu je. Okey. Lepas tu, dekat sini, daripada graf ni, baru kita boleh cerita apa jadi kat sini. Lepas tu soalan akan bertanya kat sini. Dan sekali dia akan tanya, jelaskan gerakan zarah itu dari titik tetap O untuk tempoh masa tu. Maknanya dalam tempoh masa tu, daripada kosong, masa waktu kosong, jadi apa? Waktu tu, saat pertama jadi apa? Saat kedua jadi apa? Titik tu bergerak macam mana? Velocity dia nilai dia berapa? Jadi kita nak tengok dia, senang je. Kata dekat titik, dekat time kosong sini. Ni time kosong, tengok graf ni. Ni time ni kosong. Masa kat sini kita dapati, yang ni velocity V, yang ni S. Okay, yang ni A. Okay. Jadi masa dekat waktu kosong ni, velocity dia 2. Maknanya, dia boleh kata masa waktu kosong ataupun start masa kosong, velocity dia dah 2. Hal laju dia. Dan dia punya sesaran dah 3. Dia bukan mula pada kosong lah maknanya. Sebab tu graf dia terus lekat kat sini. Maksudnya masa waktu kosong tu, sesaran dia dah 3. Ni kat sini. Tengok ni. T kosong. Dia punya V dah 2. Ni 2 kan. Lepas tu A dia negatif 2. A ni untuk semua. Tak mana-mana pun negatif 2. Semua ni negatif 2. Jangan pening kepala. Okay. A tu semua negatif 2. Alright. Jadi masa waktu kosong itu yang terjadi. Masa waktu 1 jadi apa? Tengok kat sini. 1 apa jadi? Masa ni sesaran dia kat sini. Titik kat sini. Okey. Ataupun kita tengok kat sini. Kat sini. Apa jadi? T1, V dia kosong. Betul. Kenapa dia kosong? Sebab dia berhenti seketika. Dia nak patah balik. Nampak? Sini, dia pergi sini. Dia nak patah balik. Kalau awak ingat kita belajar fungsi. Titik yang paling hujung dia nak pusing tu dipanggil titik pusingan. Ingat tak? Saya bagi tahu awak. Masa tu kita panggil dia titik pusingan ataupun titik maksimum. Tu nilai dia maksimum. Dia paling hujung. Kan? Lepas tu dia nak pusing balik. Sebab tu V dia kosong. Okey, awak kena ingat ni. Okey, V dia mesti kosong. Bila dia berhenti seketika, V dia kosong. Ataupun bila awak berhenti, memang hal laju awak kosong, betul tak? Awak berhenti. Hal laju awak kosong. Betul awak nak patah balik. Dia nak patah balik. Nampak? Okey. Macam saya kata dia, pecutan dia tak mana-mana pun negatif 2. Ni A. Nampak? Dia A. Ini awak jangan pening kepala. Awak put aside. Awak letak tepi. A memang acceleration ni dia memang negatif 2. Pecutan dia memang negatif 2 di mana-mana pun. Awak tengok kat T1 ke, T2 ke, T mana-mana pun dia negatif 2. Okey, lepas tu dia tengok awak macam ni dia tak ceritalah 2 dengan 3 ni. Patut nak cerita pun boleh kat lah. Kan? Awak boleh cerita sini titik 2, sini ataupun silap. Tengah-tengah ni lah 2. Dia tak ceritalah titik 2, dia terus pergi titik 3. Mungkin dia anggap titik 2 tu sama je lah kan. Jadi dia terus pada titik 3 ni. Titik 3 apa berlaku kat titik 3? T dia sama dengan 3. Waktu saat yang ketiga. V dia sama dengan negatif 4. V tu apa? Laju lah. Buat tengok sini. Kat sini. Negatif 4. Ni negatif 4 kan. Okey. Dan A dia. Saya kata dah A awak jangan pening kepala. A tak mana-mana pun negatif 2. Okey. Ini yang secara ringkas lah bagaimana kita menjelaskan graf ini. So, awak tengok jawapan dia kat sini. Pertama dia cerita kat T kosong. Lepas tu dia cerita pada T1. Lepas tu dia cerita pada T3. Okey. Awak cerita pada saat yang tersebut lah. T kosong jadi apa? T1 jadi apa? T3 jadi apa? Okey. Lepas tu. Kenapa tu? Kenapa tu? Tu. Ni. Kenapa ni? Lagging ke? Kerana dia berlaku lagging. Kabur. Screen kabur tadi. Semua daripada tadi tu macam kadang dia kabur, kadang dia jelas. Pasal dia macam pecah-pecah itu. Ya ke? Saya sebenarnya dah turunkan resolution ni. Sebab saya dah buat kelas 2-3 kali dengan form 4. Dah okey lah sebenarnya. Saya patutnya dah okey lah. Resolution saya dah bagi rendah lah. Untuk kali ni, untuk saya nak bagi semua orang dapat. Tapi tengok lah, kok masalah internet ke apa tak tahu lah. Okey. Kita teruskan ya? Boleh? Boleh. Okay, terima kasih. Pada T3 ni, saya ulang balik je. Awak kena cerita apa jadi zarah tu pada T kosong, apa jadi pada T1 tu jadi apa, T3 tu nak jadi apa. Dan last kali cerita jumlah jarak. Okey, jumlah jarak awak tengok macam ni je. Kan jumlah jarak tu ada kaitan dengan sesaran, tapi dia tak sama sesaran kan. Jadi saya padam balik. So untuk jumlah jarak, awak cuma tengok ni saja.
Sini nak pergi sini, berapa? Berapa sesaran kan? Meter ke kilometer ni? Meter. Berapa meter? Sini sampai sini. Tengok sini lah. Berapa ni? 3 pergi 4. Berapa? Berapa kenaikan dia tu? 1 kan? 3 nak pergi 4 berapa? 1 Ya. kan? 1. 4 nak pergi kosong. 4 lah betul? Ya, 4 betul. pergi kosong. Jadi sini 4 lah. Jadi jumlah jarak dia apa? 4 tambah dengan 1. Jadi berapa? 5. Sebab tu jawapan kat sini 5. Boleh? Okey, jadi maknanya awak kena cerita benda ni lah kalau soalan keluar berkaitan dengan huraikan graf ataupun jelaskan apa dia cakap kat sini. Jelaskan gerakan zarah itu. Okay, saya risau soalan macam ni keluar lah sebab dia nak 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 tengok awak faham ke tak. Okey, apa jadi pada zarah bila dia berhenti apa kan. Okey, jadi sangat-sangat penting bahagian itulah. Baik, latihan kali 83. Jadi saya akan minta awak buat dulu. Saya bagi masa tu. Awak nampak tak jam kat depan tu 2 minit tu. Saya akan set masa 2 minit. Setiap satu soalan 2 minit. Okey, lepas tu saya akan terangkan satu-satu lah. Tapi sebelum tu masa tu saya akan bagi awak. Mungkin kita tak buat semula banyak sangat kan. Kita pilih-pilih lah. Tapi yang mula-mula ni kita buat dululah 1A ni. Okey, saya bagi awak dalam masa 2 minit buat sekarang. Lepas tu bagi tahu saya jawapan dia apa. Mula daripada sekarang. Satu A eh. Jangan lama sangat. Sebenarnya seminit pun boleh siap ni. Silap saya ambil 2 minit. 2 minit ni untuk semua sekali. Apa khabar Adi Imran? Baru masuk ke terkeluar tadi? Boleh masuk ke? Okey. Dah. Saya silap ni. Lepas tu tak payah sampai 2 minit. Adjust balik. Seminit cukup. Dah siap lah Fatin? Tak dengar apa suara Fatin. Fatin cakap apa? Dia hilang lah. Sekejap, tengah nak kira. Oh, tengah nak kira. Habis dah 2 minit. Saya nak adjust balik lah. Bagi jadi seminit cukup lah. Okay, seminit. Lepas ni seminit cukup. Okay, alright. Baik. Kita pergilah soalan yang pertama tu. Saya salin balik soalan. S sama dengan T bertolak T square. So, awak dapat tak ni? Kita nak buat? Soalan suruh kita cari apa sebenarnya ni? Tentukan fungsi hal laju. Daripada S nak cari hal laju. Kena buat apa? Kena ni S nak pergi V nak pergi A. So S nak pergi V kita kena buat apa? Bezakan. Ya, bezakan. Terima kasih. Bezakan. Sini pun sama bezakan. Okay, kalau patah balik nanti kami. Okay, jadi yang ini mula-mula yang perlu awak buat adalah awak kena kembangkan dulu yang ini. Kembangkan yang ini. Okay, macam kembangkanlah. Jadi saya buatlah 2 kuasa. Ini tak betul ya soalan saya ni. Patutnya kuasa 2 ni kat luar kan.
So 4. 2 kali T kali 2 negatif 4T lah kan. Lepas tu negatif T kuasa 2 dapat positif lah. Positif kuasa 2. Okay, lepas tu awak kembangkan ni. Masukkan ni kembangkan T sebab T duduk kat luar tu kan. Jadi dapat 4T tolak 4T square tambah T cube. Okey. Awak dah buat belum proses pembezaan? Belum kan? Awak baru kembangkan kan? Jadi awak kenalah V tu, nak dapatkan V awak kena buat ds per dt lah. Standard lah ni. Ni ds per dt lah ni. Bezakan terhadap T sebab dalam tu T kan. So kalau awak bezakan 4 jadi apa? 4. Kalau awak bezakan 4. 4 lah. Kalau 4T jadi 4 lah. Betul lah? Kalau tolak Betul. 4T square jadi apa? Tolak 8T. Okey? Boleh? Yang ini pergi depan. 2 kali 4, 8 negatif 8 lah. Lepas tu yang ni tolak. Dah awak ingat lagi ya pembezaan eh? Tolak 1. Jadi yang ni pun sama. Pergi depan. So dia akan jadi apa? 3. 3T. Lepas tu tolak 1 3. kat sini. Jadi square macam tu lah. Boleh? Okay. Macam saya baru nak panaskan enjin awak ni. Takut awak lupa apa semua kan. Dah ingat dah? Baru ingat. Tu pasalnya tadi senyap, sunyi kan. Rasa nak pelempang seorang-seorang. Dah okey dah dapat ingat, dah ingat, dah boleh teringat sikit macam mana buat pembezaan. Dah lama tu awak belajar pembezaan tu bulan awal-awal hari tu. Tak silap saya bulan berapa? Bulan 3, bulan 4 macam tu lah. Okey? So ni jawapan untuk A. Alright, mari kita tengok lagi satu soalan yang katalah saya ambil soalan C pula. Soalan C pula. Soalan C. S sama dengan 2T square. 2T square ke 2T cube? 2T cube tolak 4T square. Tolak 4T square. Tambah 2T. Tambah 1. Okey, saya bagi awak seminit. Tolong buat sekarang. Mula pada sekarang. Minit je. Ni senangnya ni. Okey, berarti dia buat macam tu. Lepas ni saya nak pakai satu lepas ni lepas ni. Tengah cari nak buat, nak bagi. Saya benda ni saya PDPR ni saya tengah sikit-sikit. Lepas ni saya nak awak tangkap jawapan awak boleh send. Kita pakailah apa-apa apps. Kan? Nak pakai apa tu Jamboard ke apa, awak kena ada stylus pula. Lagi ada yang tak ada, ada yang ada, susah. Jadi saya ingat pakai, nanti kita tengok nak cari satu apps yang mana lepas awak buat tu, awak tangkap gambar, awak hantar kumpul ramai-ramai kat depan skrin kita ni. Okey. Okey, dah ramai dah angkat tangan tu. Habis dah masa. Saya harap semua orang dah siap. Jadi jawapan dia apa? Bagi tahu seorang. Siapa-siapa minta apa? 6T square tolak 8T tambah 2. 6T square tolak 8T tambah 2. Betul lah tu. Okey. Jadi yang ini darab ni dapat 6T. Betul tolak 1 jadi 6T square. Jadi dapat negatif 8T. Lepas tu 2T jadi 2 je. 1 kosong. Dia hilang. So ini jawapan dia. Okey. Saya harap ingatan awak kembali pulih lah. Okey, kembali pulih. Supaya kita, itu saya kata tadi, sambil kita belajar ni yang kita dapat ni sebenarnya velocity ya. Bila kita bezakan S, kita dapat V. Kita bezakan lagi sebenarnya kita akan dapat A. Okey, so kalau kita bezakan lagi sekali. Jadi sebenarnya kita sambil kita belajar kinematik, kita juga sedang ulang kaji. Baik, kita tengok soalan seterusnya, soalan D. Okey, soalan D. S sama dengan T cube tambah 3 tambah T square.
Okey, jadi saya bagi awak seminit lagi. Tolong buat bermula daripada sekarang. Lepas ni saya nak tanya seorang-seorang. Semua kena beritahu jawapan. Okey, masa telah pun tamat. Baik, saya nak tanya semua orang. Semua orang. Jawapan dia apa? Mula dengan Siti Nur Aliana. Apa jawapan dia? Oh, senyap pula dah. Tak siap lagi cikgu. Tak siap lagi. Adi Imran. Jawapan dia apa? Adi. Oh, Adi. Ya, cikgu. Jawapan dia apa, Tak dapat Adi? lagi, cikgu. Ha? Tak dapat lagi, cikgu. Buat-buat, Adi, jangan baring. Okey. Duduk elok. Okey, cikgu. Iman. Dapat Iman? Dah dapat. Dapat apa jawapan dia? Okay. 5T04 tambah 24T03 tambah 27T02. 27T. Apa tu? Hang kena susun. Sat. Ulang balik. 5T. 04 5T04. Lepas tu? 24 tambah 24T03 Okey. tambah 27T02. Okey, baik. Terima kasih. Betul lah jawapan dia. Cuma dia susun tu. Okey, tak apa. Bagus. Good. Siti Wadina buat dah? Siti. Ya, Ada tak? cikgu. Ada tak kat situ tu? Ada? Cikgu. Ada. Minda ada kat situ tak? Minda bersama kelas ke tak ni? InsyaAllah ada. Boleh buat tak? Siti. Sekarang boleh tu. Siapa hang ni macam putih cinta je. Relax je. Tak mandi lagi ke? Mana ada. Aduh. Fatin dapat dah Fatin? Dapat apa Fatin? Saya dapat 5 T. Sekejap. 5 bukan. 24 T kuasa 2 tambah 24 apa benda ni, ya Allah. Salah sebut. Relax. 27 Ha, 27 T kuasa 2 Ya. tambah 24 T kuasa 3 tambah 5 T kuasa 4. ya. Sama macam Iman. Relax. Tu ramai orang sangat tu benda kacau hang kat belakang tu. Buah pisang, buah tomato kan. Dia kurang sikit. Afiq, apa khabar Afiq? Boleh siap? Dapat jawapan tak Afiq? Afiq Osman. Afiq mana tu? Afiq Osman lah. Afiq saya ada ke? Saya tak Ha. perasan. Dapat tapi macam tak berapa betul lah. Dapat tapi tak berapa betul pula dah. Sudah. Okey, tak apa. Yang lain saya nak tanya seorang lagi. 27 T 27 T. tambah 5 27 T. square tambah Tambah. 5 T kuasa 4. Oh, hang dapat T kuasa 4. Lagi? Tak tahu cikgu lag lah. Lag juga hari ni. Cikgu tak apa.
Okey, sorry. Kalau Okey. okey, tak apa. Saya sebelum dia jadi lebih teruk, baik saya tunjuk terus jawapan dia kat sini. Baik, ni T03. Sekejap Ni T03 biar. Kita kembangkan yang dalam yang belah sini, kita akan dapat lepas kembang kita dapat apa? Dapat 302 9. 2 kali T kali 3 dapat 6T. Lepas tu dapat T square lah. Ni senang je ni. Lepas tu awak kembangkan, awak dapat 9T cube tambah 6T kuasa 4 tambah T kuasa 5 lah. Okey. Itu je lah. Ni S lagi. Belum V lagi. Bila nak dapat V? Bila awak bezakan lah. Okay, V tu bila awak bezakan. So, awak akan dapat 9 kali 3, 27 T kuasa 2 tambah 24 T kuasa 3 tambah 5 turun depan, 5 T kuasa 4. Ni jawapan akhir. Okay. Lagging ke? Okay. Tak. Okay, baik. Okay. Cuma Okey. kabur Kabur? sikit lah. Okay kabur? Okay dah tak? Kehandsomean saya terjejas ke tak? Sikit lah. Tak. Okey. Aish. Dia agak kabur-kabur benda lain tu tak apa. Jangan kehandsomean saya terjejas je. Okay, baik. Terjejah ke? Terjejas Sikit. Mana ni? Boleh lah. Ni yang lemah semangat ni. Baik. Soalan nak buat lagi ke? Ke kita teruskan ke bahagian yang seterusnya? Yang lain semua sama je. Kita terus ke nombor 2 ni. Okay, kita teruskan nombor 2 lah. Boleh? Tentukan fungsi pecutan. Sekarang kita cari A pula. Okey. Pecutan A. Dalam sebutan T bagi suatu zarah yang bergerak di sepanjang suatu garis lurus untuk setiap yang berikut. Okey, maknanya sekarang ni awak nak dapat cari A. Nak cari A, dia punya sifir dia ataupun dia punya panduan dia mudah je. SVA. Okey, SVA. Ini awak kena ingat lah. Kalau dia bagi kat kita, kalau awak tengok kat sini, dia ada bagi kita pelbagai. Ada yang bagi S. Ada yang bagi kat kita kat sini V. Ada sini dia bagi V. Ada dia bagi S. Okey, ada S, ada V lah. Jadi kita punya apa beza kat situ? Point dia adalah kalau dia bagi S, sebab kita nak cari A, ni V. Kalau dia bagi S, kita kena bezakan dapat V, bezakan sekali dapat A. Maksudnya 2 kali beza lah. Kalau S, kita kena 2 kali beza. Kalau dia bagi V, beza sekali je dapat A terus. Okay, beza sekali saja dapat A. Boleh faham tu? Tolong angkat tangan untuk menandakan awak faham. Okay, good. Tengok. Hati angkat 2 tangan terus. Alright, kita pergi ke soalan yang pertama. Okay. Sekejap, padam satu. Okey, lepas saya mengajar awak ni baru saya rasa sihat dah. Tadi saya rasa nak demam je. Bagus juga mengajar ni. Berpeluh dah badan saya. Okey, baik. Kita tengok soalan A ni. Nak kena hafal sekejap sebab 1/3 T cube. Soalan A Soalan A. 1/3 T cube. Lagi apa tadi? Tolong bagi jawab. Tolak 1/2 T 2 T square square tambah 4T. 4T. Okay, terima kasih. Alright, ini soalan dia. Saya bagi awak seminit. Awak try buat dulu. Kita nak cari ingat kan. Ni dia bagi S tau. Lupa nak tulis S. So, dia bagi kita S ni. Ini soalan A. Okay, jadi S. So, kita sekarang ni S. Kita nak bezakan dapat V, bezakan dapat A. Okay, awak buat dulu. Dalam masa 1 minit. Mula daripada sekarang. Wush. Dah siap ke? Betin? Hang buat macam ni? Dah hang tengah hidung, nak garu hidung? Oh, bukan. Oh, dah siap dah. Bagus.
Alang-alang Fatin dah siap, bagi tahu jawapan Fatin apa. Apa jawapan dia Fatin? 2T tolak 1. 2T tolak 1. Okay, good. Syarat yang lain pun, tu ada orang kat tangan dia tu. Aida dah siap. Siap cepat-cepat, dah masa nak habis dah. Oh tidak. Tu ramai dah kat tangan. Okey. Bagus. Alright. Jadi sekarang ni kita tak tahu jawapan awak berapa lah. Tadi saya dengar Fatin seorang je. Yang lain cuba check lah. So cara buat dia yang mana tak dapat boleh tengok lah. Okay, mula kita boleh beza terus lah kan. Tak payah nak kembang, tak payah nak apa. Bezakan 3 pergi depan, dia boleh boleh hilang lah. 3 pergi depan, 1 per 3 darab 3 dia hilang. So T jadi T kuasa 2 je lah. Okay, yang ini pun sama jadi T je lah. 2 tolak 1. Lepas tu 4T jadi 4 je lah. Tambah 4. Okey, ini awak dapat V sebenarnya. Okey. Saya harap awak faham prosesnya tu. Siapa tak faham kena tanya lah dan awak kena tahulah sebab ni tajuk pembezaan. Dia akan ditanya di soalan pembezaan kan. Yang ni kita baru bukan nak belajar pembezaan. Okey. Lepas tu awak nak cari A. Awak kena bezakan sekali lagi. Yang mana yang tu akan jadi T kuasa 2 tu 2 pergi ke depan jadi 2. 2 tolak 1 jadi T je lah. Lepas tu T tu jadi 1. T tolak 1, 4 hilang. Inilah jawapannya. 2T tolak 1. Saya harap semua orang dapat sama macam ni. Okay, yang mana tak dapat tu cuba recall balik lah. Okay. Baik, kita cuba lagi satu soalan. Tapi yang mudah lagi lah sebab kita terus melibatkan soalan tu dia cari V. Soalan D. Saya bagi V terus. V sama dengan 5 tolak 3T square. Okey, dalam masa seminit dari sekarang. Pastikan boleh siap dalam masa seminit. Aida dah siap, bagus. Aliana dah siap, bagus. Fatin dah siap ke? Buat sini Fatin. Oh macam ni. Okey, good. Fatin dah siap. Yang lain. Aida dapat apa jawapan? Fatihah tak siap lagi Fatihah? Aida dapat apa? 18T tolak 30. 18T tolak 30. Okey, good. Aliana dapat apa? 18T tolak 30. Okey, Fatihah. 18T tolak 30. Okey, good. Betul lah tu. Okey, saya harap yang lain pun dapat lah. Iman, Afiq, Adi, Yusri. Saya tak tegur ni. Yusri ada tadi saya tak perasan. Masa bila Yusri masuk? Akil pun ada dah. Tadi tak ada pun. Ke dah lama masuk? Sorry lah. Saya selalu kena tegur ni bila orang masuk ni. Saya pergi, yelah banyak sangat monitor ke depan ni tak perasan. Okey, baik. Saya tak payah tunjuk dah kot. Tapi tak apalah, soalan D ni saya tunjuk. Lepas ni saya terus ke soalan yang seterusnya lah. Sebab benda ni kita dah ulang benda yang sama je sebenarnya. Okey, jadi nak dapatkan acceleration, kita kena bezakan V ni. Jadi kita ada 5 tolak 3T square. Saya rasa semua orang tahu, dah buat dah. Yang mana tak dapat tu tolong tengok lah. Yang ni kita kembangkan 5 kuasa 2 dapat 25. 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3, 6. Dan kali 5, 30. Jadi negatif 30T. Lepas tu negatif 3T square dah jadi positif lah. Positif 9T square. Okey. Yang ni awak dapat V lagi sebab awak hanya kembangkan baru. Lepas tu baru awak bezakan lah A. Bezakan awak 25 tu hilang. Negatif 30 tu ada.
Okey, jadi itu akan dapat 18T lah. Okey, sama ada macam ni boleh lah, ataupun banyak orang jawab terbalik lah. Depa jawab 18T tolak 30. Okey, mana-mana pun tak apalah. Okey, jadi A ni adalah jawapan dia 18T tolak 30 untuk soalan D. Baik, kita tak mau lagi lihat yang lain lah. Sebab kan saya tak mau tengok pasal apa. Lebih kurang macam tu lah cara dia. So, dia punya konsep dia adalah SVA. Kalau dia bagi sasaran, kalau dia bagi sasaran nak cari acceleration A, awak bezakan 2 kali. Awak dapatkan V dulu, betul awak dapatkan A. Okey, sama juga. Kalau dia bagi V, awak terus bezakan sekali. Dan kalau dia soalan yang lepas ni, kita akan belajar pengamilan. Pengamilan dia patah balik. Benda yang sama je. Jadi, kita akan buat cepat yang tu. Tapi kita akan fokus kepada soalan-soalan exam lah lepas tu. Okey, soalan-soalan KBAT. Okey, baik. Nombor 3. Ni graf ni yang mana? Soalan nombor 3 punya graf soalan ni. Ke tak? Ni graf apa? Bukan. Tak ada kena-mengena kan? Soalan dia yang ni je kan? Tak tahu. Soalan nombor 3 ni tak ada kena-mengena dengan graf ni kan? Okay, tak ada kena. Okey, tak ada kena-mengena. Okey, baik. Kita pergi soalan ni. Soalan ni kena ada penjelasan tadi yang saya ada sebut tadi. Sebab dia nak bukan penjelasan lah, tafsirkan graf. Tafsirkan graf ni yang saya sebut tadi lah. Kita kena cerita semua benda kat situ. Okey, yang pertama, kita clearkan dulu kawasan ni. Banyak tempat nak pakai ni. Okey. Baca soalan dulu. Macam biasa. Faham dulu soalan. Satu zarah bergerak. Okey, bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik tetap O. Sesarannya S meter diberi oleh, okey, dia bagi sesaran lah. Boleh kita highlight sikit. Sesaran dia bagi. Okey. Lepas tu dengan keadaan T adalah masa dalam saat selepas melalui O. A. Tentukan ungkapan bagi fungsi hal laju dan fungsi pecutan A. Ini macam tadi lah. Kita kena cari V dengan kita kena cari A. Okey. Lepas tu tafsirkan, bukan tafsir lagi. Pada rajah yang sama, lakarkan graf. Okey, yang ni kita lakar graf. Bagi fungsi sesaran, fungsi hal laju dan fungsi pecutan. Okey, yang ni SVA tadi. Dalam satu paksi lah. Untuk 0 saat sampai 4 saat. Okey, seterusnya tafsirkan graf yang anda lakarkan itu. Maknanya kena buat table. Lepas buat table, buat graf. Lepas buat graf, kita tafsirkan graf. Okey, baik. Kita buat satu-satu. Yang pertama, cari V dengan A. Okay, saya boleh tulis je lah kat sini V. Sebelum V kita tulis S dulu lah. Sesaran yang dia bagi adalah 8 tambah 2T tolak T square. Okay. Lepas tu soalan nak V kan. Yang ni V. Jadi macam saya kata tadi, kita kena bezakan V. Bezakan S terhadap T, kita dapat V. Okay, 8 hilang 2T, jadi 2 lah. Yang ni jadi negatif 2T. Okay, yang ni dapatlah V. Selesai lah. Ini soalan A kita buat ya. A. Lepas tu dia nak A pula. A. Yang ni soalan yang pertama. Soalan kedua dia nak A. A tu kita kena bezakan sekali lagi 2 tolak 2T. Kalau awak bezakan A tu, awak bezakan V tu, awak akan dapat 2 hilang. Dapat negatif 2 lah. Okay, so selesai lah. Menjawab soalan yang pertama. Mak, tolak tepi sikit. Duduk atas kepala saya. Okay, dah boleh? Boleh. Boleh lah. Tolong raise your hand sekali. Satu sepintas selalu. Okey, baik. Kita nak pergi soalan B. Pada rajah yang sama, lakarkan graf. Okey, bila nak lakar graf, macam saya kata tadi lah, kita kena ada table lah. Okey, kita kena ada table. Jadi, ni nak lukis Okay, saya nak lukis, katalah kat sini. Paksi Itu lagi kita lukis kat sini. Okey, paksi dia SVA sini. Sini time lah. Okey. Lepas tu kita nak plotting tu kita kena ada titik lah. Macam saya kata tadi. So, saya buat kotak.
Tak payah buat 0, 1, 2, 3, 4 buat sampai semua pun tak apa. Awak buat yang buatlah 1, 2 yang apa? Katalah sini T time, sini S, yang ni V, yang ni A. Okey. A ni senang je. Dia satu jawapan je selalu. Dia jarang lah kotak tapi tak apalah kita buat lah kot. Biar dulu macam tu Baik, T kita katalah kita mula dengan kosong. Pakai pen hitam ni kosong. Lepas tu 1, 2 nak 2. Yalah 014 je lah. 3 titik cukup. Okey. Ada 3 titik pun okey je. Okey, 014. Alright. Lepas tu, awak nak tahu sesaran berapa, awak masuk kosong ni ke dalam, kita kena tengok kita punya persamaan ni lah, sesaran ni. Okey, persamaan tu S8 tambah 2T, saya tulis tepi ni. Sesaran sama dengan S8 tambah 2T tolak T square. Jadi awak gantikan masa awak 0, 1 dengan 4. Mula awak ganti dengan kosong dulu. Apa jadi 0? 8 lah kan? Kan? 0, 0. 8. Jadi 8. Jadi kat sini jadi 8 lah. Boleh? Awak ganti pula. Awak gantilah dengan 1 betul 4 pula. So saya padam ni je. Padam ni. So apa jadi sekarang? Saya ganti sekarang dengan 1 pula. 1 kat sini, 1 sini. Apa jadi? Jadi 9. 8 tambah 2, 10. 10 tolak 1, 9. Okay, S satu lagi 9 kat sini. Okay, ada lagi 4 pula. Okay, padam yang ni. Padam, padam, padam. So, apa jadi sekarang? Kalau saya ganti dengan 4. E dia sama dengan 4. Dan ini 4. Tu. Tu nak kira. Kosong. 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 Jadi sini kosong. No problem. Alright. V pula. Okey, saya pakai V pula. V sama dengan, mana persamaan V tadi? V 2 tolak 2T. Okey, 2 tolak 2T. Macam tadi lah, kita ganti dengan nilai-nilai yang ada kat situ. 2T sama dengan kosong dulu. So, V sama dengan berapa sekarang? 2. 2. Okey, sini 2. Lepas tu padam. Padam sini, padam sini. Ganti dengan nilai 1. 2 tolak 2. 2 tolak 2, kosong lah kan? So, kosong. Ya. So, 4 pula. Ganti time ni 4 pula. So, sini 4. Apa jadi? Negatif 6. Berapa? Negatif 6 kan? Ya. Negatif 6. So, sini negatif 6. Macam saya kata, A memang kita dapat terus A ni adalah negatif 2 kat sini. Nampak tak? A kan negatif 2 kan? Jadi tak payah pening-pening kepala. Terus kat situ A negatif 2 je. A negatif 2. Boleh faham tu untuk A? Tak payah nak kira semua, tak payah. Dia memang semua negatif 2. Alright. Sekarang ni kita plotting lah. Okay. Sebab saya nampak ada negatif 6 ni, maknanya graf saya ni kena ke bawah lagi ni. Okay, kena sampai ke bawah ni. Okay, jadi kita plotting time dulu. Ada 014 ni. So, ini katalah satu, 2, 3. Oh, kena sini 4 lah. Ini kosong lah. Okay, sebab saya tak buat 2, 3 tu tak apalah. Tapi kita punya skala kena betul lah. Okay, lepas tu belah ni ada sampai 9 ni. Belah sini ada negatif 6 dengan 9. Jadi saya kena buat elok lah. 2. Ni 2. Buat 2, 4 lah senang lah. 2, 4, 8. Lepas tu ada 9 ni satu. Katalah 2, 4, 8. Apa skala saya sebenarnya ni? 2, 4, 6, 8. 4, 6, 8, 10 lah senang kan. Nampak terang-terang kat situ. Ni negatif 2, negatif 4,
-6, -8. Sebab apa? Sebab ada -6 kat situ. Saya kena bagi ada lah -6. Tu. Tu kat belakang saya pula. Saya harap awak nampak lah tu. Kalau tak nampak, beritahu. Kadang-kadang benda tu saya tak perasan. Duduk belakang saya ke apa ke. Okey, baik. Macam kat kelas. Cikgu tepi sikit nak salin. Macam tu lah. Okey. Baik. Sekarang kita dah ada skala. Lepas tu, plotting lah. Kita buat satu-satu. Buat sesaran dulu. Okey, kita buat sesaran dulu. Jadi, sesaran kita adalah masa kosong. Sesaran saya 8 ni. Saya pakai pen warna hijau ni. Okey, masa kosong sesaran 8 je kat sini. Boleh? Masa waktu 1, sesaran saya 9. Ni kalau 9 tengah-tengah ni lah. Okey, 9 lah. Kat sini lah. Lepas tu, masa 4, waktu saya sesaran saya kosong. Ni sini. Agak, apa tu? Agak, graf ni agak apa, mengembang lah sebab saya punya skala tu jauh sangat. Tak apalah. Jadi betul. Kembang sikit, tak apalah. Dia sebenarnya patut cantik graf tu, patutnya macam ni, macam tu. Maknanya graf saya kena kurus sikit lah. Tapi boleh tak diselamatkan lagi? Boleh kan? Boleh, mari kita cuba selamatkan. Macam mana kita nak buat selamatkan? Kita betul lah skala ni. Cuba betul skala saya. Kita buat kurus sikit. 1, 2, 3, 4. Okey, ni 1, 2, 3, 4. Jadi, saya perbetul balik. Maknanya masa waktu 1 saya adalah 9 kat sini. Kan dah betul dah ni. Okey, lepas tu 4, 0. Jadi, waktu lebih kurang macam ni lah. Boleh lah tu. Okey, boleh? Yang ni untuk sesaran ni. Kita ada 3. SVA. Okay, V pula. Kita tengok V. V pakai pen color biru. Okay, V kita masa waktu kosong, velocity atau V dia 2 sini. Okay, waktu dia 1, sesaran dia, velocity dia kosong. Inilah. Okay, 1, kosong. Lepas tu, time dia 4, -6 lah sini. Okay, so pakai pembaris ni. Baris. Lebih kurang macam tu lah. Okay, yang tu untuk V, velocity. Dan A -2 tu senang je lah. Ni yang ni saya pakai pen warna hitam ni. -2, rate je. Okay, boleh. Ni A sama dengan -2. Yang ni S sama dengan 8 tambah 2T tolak T square. Yang ni tadi V sama dengan 2 tolak 2T. Okay, boleh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tolong raise your hand kalau okey. Boleh. Alright, good. Okay, jadi kita dah siap kita punya graf. Okay, sebab soalan kata lukis graf. Kan. Dia kata pada rajaan sama, lakarkan graf bagi fungsi sesaran, fungsi hal laju dan fungsi pecutan. Untuk 0 sampai 4. Okey, dah selesai. Seterusnya, tafsirkan graf. Yang ni part yang saya kata tadi ni, tafsirkan graf ni. Part yang penting lah. So, kita kena faham satu-satu. Mula-mula, macam saya kata, kita cerita satu-satu. Masa T0 jadi apa, masa T1 jadi apa, kan? Senang. Okey. Okey, jadi zarah ni mula bergerak ataupun dia bermula lah. Masa dia mula tu, pada T0, ataupun ada setengah ayat, pada zarah mula bergerak. T0 lah tu. Kan dia nak start kan? Okay, ataupun macam saya senang. Kita matematik ni poin yang penting. Masa T0 jadi apa? Masa T1 jadi apa? Okey, senang. Masa T0, apa jadi? Pada T0, sesaran dia 8. Awak ambil ayat-ayat ni sebenarnya ambil kat mana tau? Kalau awak tak tengok graf pun tak apa. Awak tengok kat table lagi bagus.
Lagi senang. Okey, tadi tengok gerah-gerah ni apa benda-benda kan. Tengok kat table je. Pada T0, sesaran zarah 8 meter. Kan 8 ada kat sini, 8 meter. Dari titik tetap. Kosong. Dari titik O lah. Boleh je lah. Dari titik tetap O. Okey, apa lagi ada kat sini? Hal laju. Ni ada 0, 8 ada 2 pula. Dengan hal laju 2 ms. Okey. Ada lagi satu, pecutan. Ataupun dengan pecutan lah patutnya. Bukan dengan dekat sini. Ayat BM saya ni pun fail lah. Pada T0, sesaran zarah 8 meter dari titik tetap O. Dengan hal laju dengan ni. Bagi tahu saya ayat apa nak tulis ni? Nak tulis ni hal laju dengan pecutan. Apa kan pandai bahasa Melayu dengan Dan. pecutan. Kenapa tak guna dan? Boleh tak? Dan ni. Dan hal laju 2 meter per second ataupun 2 meter per second dengan pecutan negatif 2 kan? Pecutan dia sama je, negatif 2. ms negatif 2. Ini ayat kita yang pertama, poin pertama. Okey. Okey, guna ayat simple je. Tak payah guna ayat diraja kan, tak payah. Simple, matematik yang penting ada benda tu. Ni ayat pertama. Sekarang ni kita nak cerita pula masa T dia kat sini kita tengok pada T1 pula. Awak cerita masa bila tahu? Masa T0, T1, T4. Cukup. Lepas tu last sekali bagi tahu jumlah jarak. Okey. Pada T1 jadi apa? Pada T sama dengan 1. Saat yang pertama, zarah bertukar arah. Zarah bertukar arah ataupun zarah dalam keadaan rehat. Dalam keadaan rehat ataupun bolehlah bertukar arah, boleh. Okey, dan mula bertukar arah. Bolehlah. Okey, menuju ke kiri patah balik. Bertukar arah kan, dia naik atas tu sebenarnya dia ke kanan, dia turun bawah dia ke kiri. Okey, dan menuju ke kiri. Okey. Betul? Mana sesarannya? Dengan sesaran? Maksimum dia. Dengan sesaran. Sesaran kita tak cerita lagi. Sesaran dia. Kan ni. Dengan sesaran dia berapa? 9 kan? Maksimum. Iaitu 9. 9. Okey, sesaran 9 meter. Sesaran maksimum lah kan? Sebab dia paling ujung je tu kan. Lupa nak tulis maksimum. Sesaran maksimum. Sesaran maksimum 9 meter. Last kali masuklah dan pecutan. Hal laju. Hal laju saya tak cerita lagi. Laju Lagi baru sesaran. Alamak, patutnya dalam keadaan rehat tu maknanya V sama dengan kosong lah. Hal laju dia kosong. Kan? Kat sini mesti hal laju kosong. Betul tak hal laju dia kosong? Ni hal laju dia kosong kan? betul. Maknanya masa ni kita cerita zarah dalam keadaan rehat dan mula bertukar arah ni sebenarnya nak bagi tahu bahawa V dia kosong lah. Dalam keadaan rehat, lemahnya bahasa Melayu. Rehat iaitu V equal to 0. Okay. Sebab tu dia nak masa nak patah balik kan dia buat dia punya V sama dengan kosong kan. V dan kosong mula bertukar arah dan menuju ke kiri dengan sesaran maksimum 9 meter dan pecutan dia negatif 2. Yang ni semua ada. Dengan susah hati dan pecutan dia malar. Kita panggil malar sebab dia sama je kan. Pecutan malar negatif 2 meter square per 2 meter per second square. Okay. Alright. Kini pada T1. Satu lagi pada T4. Second last lah. Pada T4. Pada T sama dengan 4. Okey. Saya cerita apa pula pada T sama dengan 4 ni? Nak cerita apa lagi? Dia balik ke titik tetap dia. Zarah tiba di titik tetap titik asal dia.
Okey, titik asal dia dekat O kan. Dengan halaju Negatif 6. dengan halaju negatif 6 Negatif 6 meter per second. meter per second. Okey, betul cerita apa lagi? Dan pecutannya Dan Pecutan. satu lagi pecutan. Pecutan masih sama. Dan pecutannya negatif 2 ms negatif 2. meter per second. Okey, tapi sesaran tak cerita dah kan? Kenapa? Sebab dia dah cakap tadi tiba Sebab di titik dia- tetap. Ya, dia patah balik. Zara tiba di titik tetap. O tu dia patah balik tempat asal. Kalau kita belajar yang kelas yang sebelum ni hari Isnin itu kan, saya beritahu dia patah balik tempat asal, sasaran dia kosong. Okey, baik. Dah lah kan? Nak cerita apa lagi? Jumlah saya kata tadi, jumlah jarak. Jumlah jarak. Jumlah jarak. Jumlah jarak, berapa jumlah jarak? Mari kita tengok graf. Lepas tu kadang-kadang kena ada graf ni. Okey, sini sampai sini berapa? 10 sampai 9, 8 sampai 9. 1. Satu. Lepas tu 9 sampai 0, 9 lah. 9. 9 tambah 1, 10. 10 lah kan? 10. Okey, jumlah jarak yang dilalui ialah 10 meter. 10 meter. Okey, selesailah kita punya apa yang dia minta ni tadi? Tafsiran. Tafsiran graf. So yang ni penting juga untuk kita faham apa yang berlaku pada zarah tersebut, pergi patah balik lepas tu kita kena faham. Okey. Dan teruskanlah. Ada masa lagi kan? Tapi dah nombor 3. Halaju awal ni, sekejap halaju seketika. Sekejap saya nak pergi pada soalan teruslah, senang. Latihan. Apa kita briefing sekejap, tengok je contoh 7 ni pun kita pergi tengok kat soalan. Awak nampak tak? Kau tak nampak? Nampak. 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 Mana? Tak ada lagging hari ni Tadi sikit-sikit. Adakah kehansaman saya terjejas lagi? Tak Tak apa, go sikit je kau. Panas ke Afiq pakai kipas tau? Boy, kipas tu dia pakai Afiq relax gelap-gelap pun buka lampu macam tu pun dia nak apa ya. Idol mengada nak kena lighting lah. Ingat model ke apa? Ya Allah. Kamera saya daripada bawah tu. So dia jadi tak cantik. Okey, tak apa. Baik, suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus supaya sesarannya S meter. Dari titik tetap O diberi oleh S sama dengan T cube tolak 9T square tambah 24T tambah 5. Okey, biasalah tu persamaan. Okey, dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas gerakan bermula. Hitung halaju awal. Tu dia. Saya senang je. Halaju awal ni sebenarnya maksudnya T kosong lah. Okey. Halaju awal. Awak kena ingat ni. Halaju awal tu T kosong. Okey. Kalau rehat, V kosong. Okey. Ada term-term yang lepas ni mungkin saya akan buat satu nota lah. Awak kena hafal. Halaju awal tu apa? Halaju awal tu V kosong. Okey. Ataupun, bukan halaju awal. Halaju ataupun rehat. Dalam keadaan rehat, V kosong. Halaju awal, T kosong. Okey, kita kena hafal-hafal benda-benda macam tu lah. Okey, kalau awak nampak je perkataan halaju awal, terus masuk T kosong, masuk je T tu jadi kosong dalam persamaan. Tapi dia bagi V tau. Yang ni awak kena, sebab soalan bagi S, awak tukar jadi V dulu. Okey, bezakan dapat V. Lepas tu baru awak, ni kat sini ada tunjuk. Ni sesaran dia yang ni. Fungsi dia bezakan V, dia dapat yang ni. Lepas tu apabila T sama dengan kosong, ataupun bila soalan tanya halaju awal tu maknanya T sama dengan kosong. Masuklah T dengan kosong ni ke dalam T ni, dalam T ni. Okey, masuk je. Kosong. Dapat jawapan V sama dengan 24. Maknanya halaju dia 24. Bila halaju awal tu adalah, maksud dia halaju awal tu masa dia kosong, halaju dia berapa? Okey, halaju dia 24. Maka halaju awal zarah ialah 24. Okey. Soalan B, dia tanya, halaju seketika. Maksudnya masa tu lah. Halaju seketika zarah dalam meter per second pada masa 3 saat. Maksudnya masa 3 saat halaju tu berapa? Dia macam takat gambar sikit. Dia lalu kan, awak takat gambar sikit.
Masa dia takat gambar tu, gambar tu tengah berhenti tu. Macam orang main badminton. Awak tengok orang badminton. Dia smash. Dia tangkap gambar. Macam mana dia tahu hal laju bulu tangkis tu. Dia tangkap gambar bulu tangkis. Okay. Bulu tangkis lepas tu dia boleh kira hal laju. Kan? Tan Beng Hong memegang rekod smash paling laju di dunia. Berapa saya lupa dah, tapi dia Malaysia punya lah yang pegang smash paling laju. So macam mana dia dapat? Dia tangkap gambar. Macam orang speed trap, kereta lalu dia tangkap gambar kan, dia tembak dia panggil kan. Tembak tu sebenarnya dia dapatkan hal laju seketika lah, hal laju masa tu. Okey, baik. Jadi gantilah T sama dengan 3 masuk dalam dapat V. Maka hal laju seketika zarah itu pada masa 3 bla bla. Okey, yang ni saya kata tadi apabila zarah berehat. Okey, yang poin dia apa ya sekarang ni? Poin penting. Ayat-ayat ni. Okey, ayat-ayat ni. Apabila zarah berehat. Buat zarah pun benda nak berehat juga. Apabila zarah berehat seketika, maknanya V sama dengan kosong. So awak gantilah V yang terus persamaan yang dia bagi ni, awak bagi sama dengan kosong. Okey, selesaikan awak dapatkan T. Okey. Dan apabila zarah bergerak ke kiri ni, sebab ni lah soalan dia tanya ke kiri kan. Julat nilai T dalam saat bila zarah itu bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri, dia lebih kecil daripada kosong. Bergerak ke kanan, lebih besar daripada kosong. Ini term-term yang awak kena ingat. Okey. Apabila zarah bergerak ke kiri, nampak ni. So, bila bergerak ke kiri, awak kena ingat tu lah. Yang ni yang penting. Ke kiri, V lebih kecil daripada kosong. Kalau bergerak ke kanan, V lebih besar daripada kosong. Okey. So, buat macam kita buat kuadratik ya. Kuadratik yang kita dah biasa buat tu. Okey. Kalau lebih besar, kita kena lorek kat sini. Lebih kecil, kita kena lorek dalam. Okey, yang ni saya pernah ajar awak masa tingkatan 4, tajuk fungsi kuadratik kot. Okey, baik. Kita tengok latihan kenduri 8.4. Ada masa lagi. Kita buatlah mana yang boleh. Latihan kenduri 8.4. Baik, kita mula dengan soalan 1. Satu zarah bergerak. Sikit. Bagi awak nampak sikit. Alright. Ada kat buku teks awak latihan kenduri 8.4. Satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik tetap O. Kesarannya S meter dari O diberi oleh S. Dia bagilah persamaan S. S sama dengan 2T square tolak 3T tambah 6. Dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas gerakan bermula. Okey, hitung hal laju seketika. Okey, dalam meter per second apabila T sama dengan 1/4. Maknanya ini first kali awak kena cari hal laju dulu. Okey, jangan relax dulu. Ni hal laju. Sebab dia bagi kita kat sini sasaran, jangan duk kalut. Okey, kita bezakan dapatkan hal laju dulu. Baru kita ganti T dalam 1/4 ke dalam persamaan tadi. Okey, jadi macam mana? Kita kat sini Dia bagi kat kita S sama dengan 2T square tolak 3T tambah 6. Lepas tu, saya nak cari V. Saya bezakan, saya dapat 2 kali 2, 4. 4T T tolak 3. tolak 3. Itu je lah kan. Okey, tapi tu dia minta hal laju kita T1/4. Kita boleh tulis sini V. T kat bawah kecil ni boleh tulis 1/4 macam tu. Okey, V1/4. Saya besarkan sikit. Tu. Sama dengan, masuklah 1/4. 4, 1/4 tolak 3. Jadi V masa dia 1/4 adalah berapa? Potong. 1 tolak 3, negatif 2 kan? 2. Okey, jadi hal laju seketika apabila T sama dengan 1/4 ialah negatif 2. Yang ni lah hal laju punya unit lah. Meter per second. Boleh? Boleh. Alright, good. Baik, nombor 2. Alah, ini sama je lah. Awak ganti T masuk T2. Awak buat sekarang T2 dapat apa? 5. Ya, 5. Kalau nombor 3, T sama dengan 6. Dapat apa? 21. 21. Dah settle Ganti saja. Okey, jangan susah hati. Jangan buat-buat payah. Okey. Buat-buat kata susah lah apa kan. Alright, ganti saja. Baik, yang ke B pula. Hitung masa. Okey. Hitung masa dalam saat apabila hal laju seketika zarah itu ialah, yang ni dia terbalik sikit. Dia mengada lah dia panggil. Okey, so, saya tunjuk satu.
Terpadam yang ni. Okey, alamak saya terpadam semua lah pula. Nak pakai balik laju tadi. Tak apalah, pakai sebelah sini. Okay, V kita adalah sama dengan 4T tolak 3. Lepas tu dia kata kat sini, dia kata apa? Cari masa pula. Maknanya kita nak cari time, masa ni. Masa tu yang kita nak cari. Bila dia bagi hal laju. Hal laju pula dia bagi -1. Okey, maknanya V ni dia bagi -1. Jadi V ni dia bagi -1. Carilah nilai 4T tolak 3. Carilah nilai T ni. Senang je. 1/2. Jadi jawapan dia bla-bla ni bla sana. T sama dengan 1/2. 1/2. Baik, terima kasih. Terima kasih. Okey, 1/2. Dia bagi hal laju, cari masa pula. Itu untuk B, soalan B. Sama lah, nombor 2, nombor 3 macam itulah. Nombor 2 dapat jawapan apa? 2. 2, ya betul tu. Dan nombor 3? 3. 3 ya. T sama dengan 3. Okey, baik. Nombor 2 pula kita buat. Nombor 2. Suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus sesarannya S meter dari titik tetap O pada masa T saat diberi oleh S sama dengan, macam biasa, dia bagi persamaan S. Cari hal laju seketika zarah apabila T 2. Okey, yang kita dah ajar tadi. Baik, saya bagi awak seminit. Bagi tahu saya jawapan dia apa. Seminit daripada sekarang. 1 minit. Semua orang buat sekarang. Jangan seorang pun tak buat. Jangan duk tunggu jawapan kawan. Awak mesti buat. Dah. Ada yang angkat tangan tu. Jawapan dia apa, Aida? Habis dah masa pun. Saya dapat -4. Jawapan awak -4. Betul ke tu? Tak tahu lah. Saya dapat 8. Fatin dapat 8. Relax lah, Aida. Confident sikit. Yang lain. Tak tahu lah tiba. Aliana ni. Oh betul lah. Harimau Salah, kumbang. salah. Jawapan apa harimau kumbang? 8. 8 Saya lupa kuasa 2 kan dia. Ya, Iman dah dapat. Iman, good. Afiq pun dah dapat. Fatihah dapat ke? Saya risau saya tak sebut nama orang kan. Nanti ada yang terasa cikgu ni tak nampak saya ke. Kan? Jadi janganlah marah saya tak tegur awak kan. Tak kira awak duk kata cikgu ni asyik-asyik Fatin, asyik Aida, asyik Harimau Kumbang. Kan saya tak mahu tegur orang lain. Tapi senyap sunyi je. Akil semua kan. Ada punya. Syairah pun ada. Ya Allah. Tadi tak perasan. Syairah apa khabar Syairah? Akil dapat Akil? Okey, good. Okey, angkat tangan. Good. Baik. Baru dapat. Dapat dah? Okey, mula-mula. Yang ni mudah je. Awak dapat dia bagi S. Awak cari V. Kan? Dia bagi S dah kat kita. S sama dengan 2T cube tolak 5T square tambah 4T. So nak cari V dia. Hal laju ingat kan. Ni hal laju jangan lupa. Kadang-kadang salah pelajar ni kenapa dia pergi terus ganti kan. Tak tahu perasan. Ni saya abang tu terang memang berlaku. Kan? Soalan tanya hal laju. Dia bagi S terus pergi ganti T dalam S tu. Okey? Jadi jangan kalut lah. Relax. V kita kena bezakan 6 T square. Lepas tu tolak 10T tambah 4 lah. Ni okay, ni V dapat dah. Lepas tu masuk T sama dengan 2 ke dalam. Jadi 6T 2 tolak 10 2 tambah 4. So dapatlah
Awak tekan kalkulator ni, awak dapat apa ni? 8. 8. Ya, betul tu. V sama dengan 8. Tekan kalkulator je. Pening kepala awak apa? Okey, baik. Nilai-nilai T dalam saat apabila zarah itu berhenti seketika. Ni saya kata bila berhenti seketika, V jadi apa? Kosong. V sama dengan Kosong. kosong. Yang ni benda yang sama kat sini. Awak dah dapat tadi V sama dengan 6T square tolak 10T tambah 4. V ni awak ganti dengan kosong. Jadi tulis balik. Tolak 10T tambah 4. So selesaikanlah. Dapatkan nilai-nilai T. Dia nampak macam Kuadratik. dapat 1 kuadratik dengan mesti 2/3. dia mesti ada dua jawapan lah kalau kuadratik. Dapat 1 dengan 2/3. Ada yang dapat dah. Yang ni 6, 10, 4 ni boleh bahagi ni. So akan bahagi 2 lah. 6 bagi 2, 3T square tolak 10 bagi 2 dapat 5T tambah 2. So boleh kembangkan kat sini. Kalkulator awak dapat T sama dengan berapa tadi? 1. T sama dengan 1. T sama dengan 2/3. 2/3. Jadi kat sini awak boleh tulis T tolak 1. Tolak 1. 3T 3T tolak 2. Okay. Alright. So itulah masa dia. Jadi dia punya ayat lebih kurang macam ni lah. Masa dia zarah tu berhenti, laju dia kosong. Masa ada dua time. Satu masa T1, satu lagi masa 2/3. Okay, second lah ni 2/3 second. Ataupun 2/3 second ataupun 1 per second. Ada dua time yang zarah tu berhenti. Okay. Dan last kali julat nilai T dalam saat apabila zarah itu bergerak ke kanan. Terabak tadi. Kalau bergerak ke kanan maknanya V sama dengan apa? V lebih? Besar daripada kosong. Ya, V lebih besar daripada kosong. Sebab dia bergerak ke kanan. Tulis balik persamaan ni. 6T square tolak 10T tambah 4 lebih besar daripada kosong. Okey, selesaikan je lah. Okey. Jadi saya buat tadi, saya dah kecilkan. Jadi simplekan dia. Tambah 2 daripada kosong. Sebenarnya hang akan dapat benda yang sama kan kat sini kan. Benda yang sama lah. Kan? 3T tolak 2. Ya. T tolak 1 kan. Benda yang sama. Ya. Okey. So, macam saya kata tadi, bila dia lebih besar daripada kosong, julat kita terpisah. Ingat saya pernah ajar dulu awak. Kalau lebih kecil daripada kosong, macam mana benda ni? Ingat kan? Kalau dia lebih kecil, dia kat dalam ni. Dia kapik. X kita akan jadi macam ni. Something. Nombor kat sini dengan nombor kat sini. Kan? Nombor kat sini dengan nombor kat sini. Dia kapik. Tapi kalau lebih besar, kita punya Ada dua kuadratik akan ada dua jawapan. Dia bukan kapik. Dia satu kat sini, satu kat sini. Okey, boleh lah. So jawapan dia apa? Benda kat sini sama je, iaitu kita ada T lebih besar. 2/3 kat sini lah kan? Sini 1 lah kan? Okey, jadi T lebih besar daripada 1. Satu lagi? T lebih kecil daripada 2/3. T lebih kecil daripada 2/3. Dah settle. Kena lukis juga ke benda tu cikgu? Tak payah. Yang Yang tu saya nak mengimbas kembali tajuk ni, kuadratik. okey. Tajuk ni kita imbas macam-macam kot. Imbas ni, mengimbas kenangan lama. Tajuk ni dia macam dia sebab tu dia duduk last. Dia nak cover semua, dia nak kaut balik sana sini semua. Jadi maksudnya awak kena alert lah, dan juga kita ulang kaji lah. Okey. Jadi latihan kendiri yang seterusnya ada 8.5 ni mungkin saya akan sambung lah kot. Okay, kita menentukan demonstrasi pecutan. Yang ni kita buat tadi, sekarang ni kita buat V sama dengan kosong kan, berkaitan dengan hal laju. Sekarang ni lepas ni dia mentafsir pecutan pula. Okay. Di kelas yang akan datang lah saya sambung. Latihan kendiri 8.5 ni saya akan sambung pada kelas yang akan datang. Hari Senin lah. Saya masuk latihan kendiri 8.5, lepas tu saya masuk bahagian pengamiran. Dan kalau ada masa, saya akan masuk soalan kebat. Okay, soalan kebat ni. Okay, kalau ada masa. Kalau tak ada masa, kelas yang akan datang kita akan buat lagi sekali soalan kebat. Okay. Setakat ni ada soalan? Dia ada soalan? Ada homework. Homework saya akan bagi lepas ni. Okey. Okay, habis kelas ni saya akan hantar dekat Telegram kelas kita. Saya akan bagi apa nak kena buat lah. Okay, jadi tolong hantar lah. Okay,
homework yang lepas ramai tak hantar lagi. Adalah seorang dua hantar. Jadi kalau boleh tingkatkan awak punya kerajinan lah kot lah. Tingkatkan kerajinan Betul. awak yang makin menurun ni. Risau pula saya tengok. Allah. Okey. Alamak. Baiklah cikgu. Tak menurun. Okeylah cikgu. Cara jawab pun menunjukkan bertambah risau saya tengok. Dia menurun. Okey. Yang renyah tu nak kena takat ambo. Apa dia? Yang renyah tu kena scan, kena send tu yang renyah. Oh, Dulu cikgu minta kutip hantar je lah. itulah ni kenapa nak buat. Sekarang ni inilah zamannya. Kan? Aduh. Zaman sekarang ni kelas online macam ni saya rekod, saya upload kan. Awak tak faham, boleh tengok balik kat YouTube. Awak tak datang kelas kan ni, awak boleh tengok balik tu. Kalau kelas biasa, kalau awak tak datang lah. Takkan cikgu nak ulang balik, betul tak? Betul. Tu adalah kelebihan dia, kekurangan dia. Cuma kekurangan dia, macam saya katalah, awak tak boleh menghayati kehansoman cikgu di depan kelas. Macam sekarang ni, Allah. awak cuma nampak skrin. Itu saja. Jadi, itu je lah kan. Jadi, kita kena beradaptasi dengan keadaan sekarang. Okey? Baik. Buka lah kamera. Yo. Aida tangkap gambar je, Aida. Semua orang buka kamera. Aida nak tangkap gambar je. Sekejap. Rimau Kumbang, tunjukkan muka anda sekarang. Fatihah, Zahirah, Akil, Adi, Yusri, Auni, Saya cuti-cuti kau kurang cantik. Iman, Afiq, Osman, Afiq. Ada lagi tak seorang Afiq? Seorang lagi Afiq tak ada nak kenal dia ni. Tadi saya nampak Syairah ada. Dia ke tandas tu. Tiba-tiba nak ketandas pula tu. Dah nak habis dah ni, nak tangkap gambar je. Tak minat aku takat gambar. Dah tangkap gambar belum? Jap. Bagi saya masa sikit. Alah lambat sikit Sekejap, saya pun nak tukar muka besar saya. Okey. Bagus betul. Ini gambar ni bukan rumah saya. Ini dia ambil wallpaper kat mana juga. Sekejap tau. Cepat lah. Taklah nak senyum ni. Apa? Ni, dia daripada bawah. Tak minat lah kamera. Dah tangkap gambar cepat. Aida pun pakai background tu juga. Lea, semua okey dah ke? Okey, senyum. Fatihah, buka lah kat kamera Iman. Ada screen kat Iman. Cikgu tenggelam cikgu. Suara lagu buat sangat. Lagu apa kau? Okey, dah. Saya pun sebenarnya lagu tu saya tak dengar, awak je dengar. Saya tak dengar. Main dulu. Cikgu Yana cakap, hai. Hai. Dah mandi ke belum? Dah tunggu apa? Boleh semua? Okey, dah tangkap gambar je, Mat. 5 orang je buka. Apalah, jangan kita jangan paksa. Kita dah minta dah, dia pun tak mau buka, nak buat macam mana. Saya sebenarnya rindu kat awak semua. Tu saya suruh buka kamera tu. Alah. Sebab siapa lagi nak buka? Nak pergi masa kan? Siapa lagi nak buka kamera? Okey, dah. 1, 2, 3, peace. Allahu Akbar. Bangang tu lah. Alamak, sengih pula. Saya punya sengih ni dah nak keren lah ni. Cepat. 1, 2, 3. Lagi sikit ni. 1, 2, 3. Nak pergi ke? Dah lah tu. Beraya benar. Okey, dah. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sebelum tamat kelas ni, tolonglah tengok doa habis belajar. Oh. Bagi masuk sikit. Okey? Okey, bye. Assalamualaikum.
Bye cikgu. Bye. Terima kasih datang kelas. Cikgu. Okay, terima kasih Terima cikgu. kasih, cikgu. Okay, terima kasih semua. Bye, cikgu. Bye cikgu. I miss you lah, I miss you. Allah. Bye-bye. Bye-bye. Awak juga. Bye-bye. Dah buruk tu, makin gemuk lah. Cikgu. Okay, bye.